Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidi Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah kita sambung lagi muzakarah kitab Matan Safinatin Najah, dan telah kita sampai pada perbahasan Kitabul Janaiz. Kitab jenazah kita baca faslun alladhi yalzamu lil mayyiti arba'u khisal usluhu wa taqfinuhu wa salatu alaihi wa dafnuh. Satu fasal yang baru yang wajib ke atas si mayat 4 perkara. Mandi yang wajib bagi si mayat 4 perkara. Pertama, mandikan dia, kafankan dia, sembahyang ke atas dia dan tanam. Itu yang disebut dalam matan lah. Syarahannya ialah wajib ke atas kita untuk buat kepada si mayat 5 perkara. Disebut dalam matan 4, tapi sebenarnya 5. Tu. Pertama mandi, kedua kafankan, ketiga salat, keempat tanam. Sebelum tanam tu ada satu perkara lagi, iaitu bawa si mayat itu daripada tempat dia mati dak ke kubur untuk ditanam. Jadi alhaml, bawa ke kubur juga wajib. Okey. Wajib kita buat kepada si mayat 5 perkara ini kalau si mayat itu muslim dan juga tidak mati syahid. Kalau si mayat itu muslim dan juga tidak mati syahid. Okey. Sebab kalau kafir, tak. Kalau kafir dia ada perbahasan dia. Kalau syahid, hukumnya haram kita mandikan dan juga kita salat ke atasnya. Cuma syahid yang lagu mana? Syahid yang berbentuk syahid dunia akhirat ataupun syahid dunia. Ataupun syahid apa? Dunia. Apa syahid dunia akhirat? Seorang manusia pergi berperang untuk tegakkan kalimah Allah Ta'ala dan mati di medan perang. Di sisi kita kaum muslimin menganggap dia syahid. Dia bertemu Allah Ta'ala, juga dia dapat pahala syahid. Maka dipanggil syahid dunia akhirat. Begitu juga syahid dunia, haram kita mandikan dan juga haram kita sembahyangkan. Apa syahid dunia? Pergi berperang di medan perang, mati di medan perang, tapi niatnya bukan kerana Allah. Jadi di dunia kita hukum sebagai syahid. Bila kita hukum sebagai syahid, kita kena buat macam orang syahid lah. Tak boleh mandikan, tak boleh sembahyangkan. Tapi bila bertemu Allah Ta'ala, disebabkan niatnya bukan kerana Allah Ta'ala, tak, maka tidak dianggap sebagai syahid di akhirat kelak. Tapi di dunia, kita sebagai manusia hanya tahu zahirnya. Dia pergi perang, mati di medan perang, maka mati syahid. Ya Allah. Tak. Bila dah syahid, hukumnya boleh tak boleh disembahyangkan, tak boleh dimandikan, wajib dikafankan, kemudian wajib ditanam. Boleh. Ada juga syahid yang ketiga, kita panggil syahid akhirat. Syahid akhirat ni banyak dah. Mati sebab beranak, walaupun anak tu anak zina, mati kena hempap, mati sebab sakit virus corona ke, taun ke, mati sebab lemas, banyak. Dapat pahala syahid bila bertemu Allah Ta'ala. Adapun di dunia kita tak panggil syahid, tapi bertemu Allah Ta'ala dapat pahala syahid. Sebab tu dipanggil syahid akhirat. Syahid bila mana kamu di akhirat nanti dapat pahala syahid. Di dunia hukumnya seperti orang biasa, wajib ke atasnya 5 perkara. Jadi itu wajib ke atas kita kaum muslimin buat kepada si mayat yang muslim yang tidak syahid, tak, 5 perkara ni. Walaupun dia tu mati lemas, wajib juga kita ambil dan kita mandikan. Kita tak boleh kira dia mati lemah duduk dalam sungai, duduk dalam laut tu dan 2 hari dah. Dah 2 hari dah tak payah mandi dah lah. Tak boleh, kena mandi juga. Kena mandi jenazah juga kat atas diri dia. Kemudian kafankan, kena mandi jenazah juga untuk diri dia. Begitu juga kalau dia membunuh diri. Seorang muslim bunuh diri, juga wajib kita buat ke atas dia 5 perkara. Begitu juga kalau gugur. Tapi gugur yang diketahui hidupnya. Maknanya bila dia gugur tu, ada tanda dia hidup. Dia bersuara, dia menangis kejap, dia bergerak sekejap, lepas tu dia baru dia mati. Itu kita buat ke atas dia 5 perkara juga. 5 perkara juga.
Boleh. Selesai kat situ. Okey, 5 perkara ni kalau salah seorang daripada kita buat, walaupun bukan mumayyiz. Budak kecil lagi, belum mumayyiz lagi. Tak, pergi mandikan mayat, kafankan mayat, semayang kat atas mayat. Semayang tidak sah kat atas mayat kalau bukan mumayyiz. Tapi dia sebut dalam kitab ni, fa idza fa'ala hadhil khisala wahidun minna walau ghairu mumayyizin. Tapi semayang ghairu mumayyiz tidak sah. Hadhil khisal tu mungkin selain daripada semayang lah. Jadi kalau perbuatan-perbuatan 4 lah daripada 5 perkara ni, mandikan, kafankan, tanam dan bawa ke kubur itu, dibuat oleh seorang budak yang belum mumayyiz, tidak ada masalah, dah memadai. Dah gugur kefarduan bagi pihak kita. Tu. Ataupun mayat, memandikan mayat. Sama ada mayat A memandikan mayat B, ataupun mayat tu memandikan diri dia sendiri. Satu karamah, kemuliaan Allah Ta'ala bagi kepada dia ketika dia mati. Boleh, tidak ada masalah. Dah gugur dosa bagi pihak kaum muslimin yang lain. Fardu kifayah tu dah selesai. Okey. Boleh sembahyang mesti mumayyiz. Tidak memadai kalau tidak mumayyiz. Tapi mandi, kafankan, tanam dan juga bawa ke kubur tidak ada masalah kalau dibawa oleh budak yang belum mumayyiz. Tapi mesti kena adab-adab tertentu lah. Kena raikan syarat-syarat dan sebagainya. Okey. Sebab mandi, kafankan, tanam, bawa ke kubur tak perlu kepada niat. Bila tak perlu kepada niat, maka sah walaupun dilakukan oleh budak yang belum mumayyiz. Malah walaupun dilakukan oleh orang kafir. Ada orang kafir tolong mandikan jenazah. Lepas tu dia kafankan. Dia bawa ke kubur, dia tanam. Sembahyang kita lah. Tapi 4 perkara tu dia buat, tidak ada masalah, memadai juga. Dah gugur kefarduan bagi pihak kita. Okey. Adakah memadai kalau yang memandikan jenazah itu seekor ataupun seorang jin? Imam Ramli sebut memadai, Imam Ibn Hajar sebut tidak memadai. Kalau jin yang memandikan. Tak. Jadi kalau jin memandikan, kita kena ulang balik mandi bagi pihak si mayat tu. Itu menurut Imam Ibn Hajar. Imam Ramli kata, ya Allah, jin tu dah mandikan, khalaslah, selesai, kita bawa terus untuk dikafankan dan disolat. Okay. Hukum syahid kita dah sebut tadi. Haram kita mandikan, haram kita sembahyang ke atasnya. Tapi wajib kita kafankan dan juga tanam. Dan bawa ke kubur lah. Itu makruf. Bila sebut tanam wajib, bawa ke kubur pun jadi wajib sebab dia wasilah. Dan wasail mengambil hukum al-maqasid. Okay, orang kafir, apa hukumnya? Harus untuk kita mandikan. Haram untuk kita solat ke atasnya. Kemudian kalau kafir itu kafir mu'ahad, kafir mu'amman, kafir zimmi, maka wajib kita kafan dan juga kita tanam. Itu kalau diberi izin lah oleh keluarga mereka. Kalau tidak diberi izin, dan kita tidak ada kuasa, wallahualam, kita serahlah kepada keluarga mereka. Nak buat lagu mana. Tapi kalau kita ada kuasa dan keluarga mereka pula izin, kalau kafir zimmi, kafir mu'amman, kafir mu'ahad, kita wajib untuk kafan dan tanam. Solat haram, mandi harus. Okey, selesai kat situ. Okey, kita masuk fasal yang kedua. Faslun aqallul ghusli, membincangkan tentang mandi jenazah. Aqallul ghusli ta'mimu badanihi bil ma' wa akmaluhu an yaghsila sawatayhi wa an yuzila al-qadara min anfihi wa an yuwaddi'ahu wa an yadluka badanahu bis-sidri wa an yasubba al-ma'a 'alayhi thalatha. Satu fasal yang baru, aqallul ghusli, sekurang-kurang mandi ialah ta'mimu badanihi bil ma', ratakan badan si mayat dengan air. Itu. Kita kena ratakan badan si mayat dengan air. Itu sekurang-kurang mandi. Lepas ni dia akan sebut
cara sempurna nak mandikan mayat. Sekurang-kurang mandi ini maksud dia perkara yang wajib kita buat kat atas mayat. Kalau kita tak nak buat perkara sunat, kita buat perkara tu saja dah memadai dah. Itu dia panggil aqallul ghusli, sekurang-kurang mandi. Apa dia? Ta'mimu badanihi bil ma', ratakan badannya dengan air. Badan kat sini kulit, bulu-bulu, termasuklah kulit bulu-bulu. Kalau ada daging-daging tumbuh di atas badannya, wajib kita ratakan air juga. Ba'da izalatin najasah al-ainiyah allati alaihi in kanat. Kita ratakan air ke atas badannya, sama ada bulu-buluan, kulit, tak selepas daripada kita buang najis ain. Selepas kita buang najis ain. Contoh ada najis kat sini, seketul tahi contohlah. Tahi ni tak hilang kecuali dengan 2-3 kali basuhan. Okey, pertama apa yang perlu kita buat kat atas mayat? Kita buang najis ni dulu, basuh sekali, 2 kali, 3 kali. 3 kali dah hilang dah najis. Lepas kita hilangkan najis, barulah kita mandi untuk si mayat itu. Itu. Okey. Itu kalau najis ainiyah yang tak boleh hilang dengan sekali basuhan. Kita ada najis ainiyah. Najis ainiyah ni najis yang boleh dikesan oleh mata, boleh ditengok, boleh dihidu, boleh disentuh oleh tangan. Itu najis ainiyah. Kita ada najis ainiyah yang hukumnya seperti najis hukumiyah. Najis hukumiyah ialah najis yang tidak ada bau, rasa dan warna. Contohnya di atas tangan si mayat tu ada air kencing. Cuma air kencing tu disebabkan lama ditinggalkan di atas tangannya, tak basuh-basuh, jadi hilang bau, hilang rasa, warna, semua tak ada dah. Tapi najis masih ada sebab belum basuh. Itu kita panggil najis hukumiyah. Warna tak ada, rasa tak ada, bau tak ada. Kita dah bincang dah sebenarnya sebelum ni. Wal ainiyah allati fi ma'naha. Najis hukumiyah dan juga najis ainiyah yang hukumnya seperti najis hukumiyah, iaitu najis ainiyah yang boleh dihilangkan dengan sekali basuhan, maka memadai kita basuh sekali sahaja. Sekali basuh tu adalah untuk membuang najis dan untuk mandi jenazah. Ni najis tadi. Najis ni kalau kita simbah sekali air, hilang. Okey. Dengan satu simbahan air tu, memadai untuk menghilangkan najis dan memadai juga untuk mengangkat hadas ataupun untuk mandi jenazah. Bahagian di bawah najis tu. Boleh Maknanya kita tak perlu buat 2 kali basuhan lah. Tadi mula-mula tadi najis hukumiyah yang tak boleh dihilangkan dengan sekali basuhan. Ni ada najis hukumiyah. Sekali basuh tak hilang, 2 kali basuh tak hilang, 3 kali basuh tak hilang. Jadi kena hilangkan dulu ni. Hilang ni, baru kita ratakan air. Jadi ada 2 proses. Pertama hilangkan najis, yang kedua barulah kita basuh air untuk mandi jenazah. Okay, ada najis ainiyah yang kalau kita simbah, dia hilang terus. Contoh air kencing 2-3 titik. Kita simbah sekali air, hilanglah najis tu. Okey. Sekali simbah, sekali aliran air dah memadai. Sekali aliran air dah memadai untuk menghilangkan najis dan juga untuk mandi jenazah. Kita tak perlu alirkan air sebanyak 2 kali, tak perlu. Sekali untuk basuh najis, sekali untuk mandi jenazah, tak perlu. Sekali saja dah memadai untuk kedua-dua itu. Boleh. Begitu juga najis hukumiyah lah. Okey, selesai. Wa akmaluhu. Okey. Kita berpindah kepada cara mandi yang sempurna. Cara mandi yang sempurna. Dalam matan sebut ayat sila sawatai, basuhkan 2 kemaluan dia, depan dan belakang. Kemudian menghilangkan kotoran yang ada di hidungnya. Kemudian wudukkan si jenazah. Kemudian kita dalk ni, kita sapulah tu badan dia dengan sidir, dengan sabun lah. Okey. Wa ayasubbal ma' alaihi thalathan. Kemudian yang terakhir kita simbah di atasnya, alirkan air di atasnya 3 kali. Itu disebut dalam matan. Kita baca syarah lebih luas, lebih sempurna. Okay, cara yang sempurna kita nak mandikan jenazah dalam Nailur Rajak ni disebut. Okey. Yang pertama ialah orang yang memandikan jenazah itu menekan perut jenazah itu dengan tangan kiri. Pakai sarung tangan, lepas tu tekan perutnya dengan agak kuat lah. Jangan terlalu kuat. Dengan agak kuat, sederhana.
Slow. Bitahamulin yasir, dengan tekanan yang sedikit, guna sederhana lah, supaya keluarlah baki-baki najis yang ada dalam perutnya. Okey. Kemudian orang yang memandikan jenazah itu al-ghasil, tukar sarung tangan dan sapu pula, bersihkan pula kemaluan depan dengan kemaluan belakang, dan juga najis-najis yang ada di kemaluan itulah, mesti dengan sarung tangan. Guna tangan apa? Guna tangan kiri. Jadi tekan perut guna tangan kiri, bersihkan kemaluan depan, kemaluan belakang juga guna tangan kiri. Wa an yuzilal qadara min anfih. Kemudian tukar sarung tangan, hilangkan kotoran yang ada dalam hidung guna jari ni. Hilangkan lembut-lembut. Lepas tu tukar sarung tangan yang lain, bersihkan kotoran yang ada dekat gigi, gonyol-gonyol sikit. Kemudian wudukkan si mayat. Wudukkan si mayat macam kita wudukkan orang hidup. Perkara sunat yang patut dibuat ketika wuduk, buat untuk si mayat. Perkara wajib yang patut dibuat ketika mana berwuduk, wajib dibuat kepada si mayat. Okey, lepas wuduk, kita mulalah mandi, basuh si mayat dengan sabun. Sidr ni sabun lah. Sabun Okey, syajaru an-nabaq. Kalau tidak ada, kita guna sabun, shampoo dan sebagainya. Nak basuh lagu mana dengan sabun? Kita basuh kepala dulu. Shampoo lah maknanya. Lepas tu dia punya lihyah, janggutnya. Kemudian kita sabunkan bahagian kanan, di hadapan badannya. Ni depan badan. Kita pecah dua, kiri dan kanan. Bahagian kanan kita basuh dulu guna sabun. Tu. Lepas tu basuh belah kiri pula guna sabun. Maknanya daripada sini sampai ke kaki, daripada belah kiri sampai ke kaki dengan sabun. Tak. Lepas tu pusingkan si mayat, kita basuh belakang ni pula. Belah kanan ni, bahagian belakang belah kanan, dengan sabun sampai ke bawah. Lepas tu belah kiri daripada atas sampai ke bawah. Jadi start lagu ni lah. Satu kanan, kiri, kanan, kiri. Depan dulu selesai, barulah pergi belakang. Kemudian sabun-sabun yang ada kat tubuh badan tu kita bilas. Bilas. Kita bilas. Daripada atas ni, kita bilas terus sampai habis. Okey, mayat dah dimandikan ke belum? Belum lagi ni. Ni baru guna air sabun. Guna air sabun tidak memadai. Mandikan jenazah mesti guna air mutlak. Boleh. Lepas daripada kita bilas, barulah kita mandikan jenazah guna air kosong. Guna air kosong berapa kali? 3 kali. 3 kali. Mana sekali? Tekan air daripada atas sampai ke bawah. Lepas tu 2 kali daripada atas sampai ke bawah. Lepas tu 3 kali daripada atas sampai ke bawah. Orang panggil air qarah dalam bahasa Arab. Lepas tu campurlah sikit wangian kafur. Dalam air qarah tu campur sikit wangian. Tapi jangan sampai bertukar bau. Jangan sampai bertukar nama. Bukan bertukar bau. Jangan sampai bertukar nama. Sampai orang panggil ni air bauan ni, air wangi. Tak nak. Kita nak kekal nama dia air. Kita nak kekal nama dia air. Cuma ada bau sikit-sikit lah. Kalau dah sampai bau itu menyebabkan nama air pun berubah daripada air bertukar jadi air wangi, air wangian, ketika itu tak boleh. Tidak memadai untuk mandi jenazah. Sebab nak mandikan jenazah mesti air mutlak, air yang terlepas daripada apa-apa ikatan. Begitu. Saya harap yang follow pengajian ni dengar daripada awal lah. Sebab pengajian kitab ni dia berkait. Apa yang saya terang tadi pun tentang hukumiyah najis ainih tu dah diterangkan sebelum ni. Sepatutnya saya dah tak terang dah. Dah. Okey. Jadi kalau kita tengok basuhan yang kita buat kat atas mayat berapa kali? Berapa kali? 5 kali. Pertama basuh dengan sabun, yang kedua bilas, lepas tu 3 kali dengan air qarah, air kosong. Okey. Itu
cara mandikan jenazah. Sekurang itu yang dipanggil sebagai cara yang sempurna lah. Dia ada cara yang lebih sempurna, ada cara yang peringkat rendah. Dia sempurna cuma tak berapa nak sempurna. Aqallul kamal kita panggil, nak terjemah lagu mana? Aqallul kamal. Aqallul kamal tak sabul ma'il qarah alaihi maratan ba'da al-muzilah fatakunu ghasalatu thalathan. Mudah je. Aqallul kamal 3 kali basuh je. Pertama kita basuh dengan sabun, kedua kita bilas, ketiga dengan air qarah. Okey, itu kalau kita nak basuh 3 kali ataupun 5 kali. Aqallul kamal 3 kali basuh. Tak. Pertama dengan air sabun, kedua dengan air bilasan, yang ketiga dengan air qarah. 5 kali yang telah kita terangkan mula-mula, dan ada cara lain bagi 5 kali ni. Macam mana? Basuhan pertama guna air sidir, air sabun, yang kedua bilas, yang ketiga sidir, sabun balik, yang keempat bilas, yang kelima air qarah. Okey. Yang lebih sempurna daripada 5 ialah 7 kali basuhan. Nak basuh 7 kali ada 3 kaifiat. Kaifiat pertama ialah kita sebut 7 kali basuh tak? Kaifiat yang pertama ialah mula-mula kita basuh dengan sabun, sidir. Yang kedua bilas, yang ketiga sidir, yang keempat bilas, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, 5, 6, 7 dengan air qarah. Tak, okey. Cara yang kedua bagi 7 kali basuhan ialah pertama dengan air sidir, sabun lah. Yang kedua dengan bilasan, dengan air bilas, muzilah, air bilasan lah. Yang ketiga dengan air qarah. Yang keempat, yang kelima dengan sabun. Yang keenam muzilah, bilas. Yang ketujuh dengan air qarah. Cara ketiga bagi 7 basuhan ialah yang pertama dengan air sabun, yang kedua dengan air bilasan, yang ketiga dengan sabun, yang keempat bilas balik, yang kelima sabun, yang keenam bilas balik, yang ketujuh dengan air qarah. Sekali air qarah yang ketujuh. Lebih aula daripada 7 ialah kita basuh 7 kali semayat. Basuh 9 kali semayat. Basuh 9 kali semayat ada 2 kaifiat. Yang kaifiat pertama ialah basuhan pertama guna air sabun, yang kedua dengan yang kedua bilas, yang ketiga dengan air qarah. Lepas tu kita ulang 3 kali. Yang keempat apa? Sabun, lepas tu bilas, lepas tu qarah. Sabun, bilas, qarah. Jadilah 9. Cara kedua bagi 9 basuhan ialah yang pertama dengan sidir, dengan sabun, yang pertama dengan sidir dengan sabun, yang kedua bilas, yang ketiga basuhan ketiga sabun, yang keempat bilas, yang kelima sabun, yang keenam bilas, yang ketujuh, 8, 9 dengan air qarah. Okey. Kita dah sebut bincang tadi tak? Kita sebut air qarah lah, air sidir, air sabun, air bilasan. Wal ibratu fil haqiqah, yang diambil iktibar pada hakikatnya pada semua kaifiat yang telah kita terangkan ialah bila kita basuh dengan air qarah, dengan air mutlak. Lepas tu kita masuk sikit perkara-perkara yang disunatkan ketika mana mandikan jenazah. Sunatnya kita mandi jenazah di tempat khalwat, tempat kosong, tidak ada orang. Yang hanya masuk di kawasan tu ialah orang yang memandikan jenazah, dan juga orang yang tolong mandikan jenazah, dan juga wali bagi si mayat. Wali bagi si mayat ialah ahli waris yang rapat dengan si mayat, mak ayahnya, adik-beradiknya. Lepas tu kita basuh si mayat, kita pakaikan si mayat ketika mandikan dia dengan pakaian yang bal yang lama lah, yang mudah masuk air ke dalam, jangan tebal sampai susah nak masuk air ke dalam. Lepas tu kita letak si mayat di tempat tinggi, jangan letak atas lantai, letak di atas tempat tinggi. Basuh guna air sejuk, air yang sejuk, mana bukan air panas lah, kecuali kalau ada hajat, contohnya musim sejuk, kena guna air panas sikit tak, ataupun ada kotoran tak boleh tanggal guna air biasa, kita guna air panas. Lepas tu sunat kita tutup mukanya dengan satu penutup, dan sunat juga orang yang membasuh daripada tidak melihat selain daripada auratnya. Maknanya kalau boleh tak payah tengok tubuh badan lah, kecuali kerana hajat sahaja, keperluan yang mendesak, kita tengok badannya. Kalau tak payah tengok badan. Mana kalau kita boleh basuh tanpa kita tengok,
tapi mustahil lah boleh basuh tanpa kita tengok. Biasanya memang kita kena tengok. Apa yang nak disebut ialah tengok si mayat sekadar hajat sahaja. Itu kalau tempat yang tidak ada tempat yang bukan aurat. Ada pun aurat haram dilihat. Nak sentuh bahagian aurat pun mesti dengan kain, mesti dengan apa kita panggil sarung tangan. Berarti sekadar itu. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.